Okay. Kita sambung kepada apa ni? Kita sambung kepada linked list. Okay. Linked list. Okay, kita tahu okay, dia ada dua bahagian linked list. Okay, a linked list consists of change sequence of nodes. Okay, sequence of node ini adalah nodes. Ni nodes dan ini adalah node 1, node 2 dan sehingga node n. Each node is an object that contains two attribute. Okay, two attribute. So ini attribute yang pertama akan menyimpan elements, okay, ataupun data ataupun objek. Yang the next, yang second part ni dia akan menunjuk ataupun akan point kepada node yang seterusnya. Ini pun akan point ke node seterusnya. So the last node dia akan point kepada null. Okay. Okay. Pros and cons of using linked list. The change list can grow as large as necessary. So dia tidak ada had. Okay. Linked list ni tidak ada had. So you all boleh tambah sebanyak mana pun tak kisah. Can add and remove node without shifting existing entry. So kalau you gunakan array list, kalau you gunakan array biasa, dia akan melibatkan shifting. Kalau tambah, shifting to the right. Kalau hapus data, you kena shifting to the left. Itu untuk gunakan array. Tapi kalau linked list tak perlu membuat shifting. So you akan gunakan pointer. But must traverse a chain to determine where to make addition or deletion. So you all kena traverse. Maksud, apa maksud traverse? You kena menjelajah dari satu node ke node yang lain. Itu maksud traverse. Mula you traverse node pertama. Kemudian you traverse node yang kedua. Kemudian you pergi node sehinggalah node ke node n. Itu maksud traverse. Must traverse a chain to determine where to make addition or deletion. Retrieving an entry requires traversal. Okay, traversal. Maksud kalau you all nak display semua data yang terdapat dalam setiap node, kena buat traversal. So you kena traverse node pertama, traverse node yang kedua sehinggalah node yang terakhir untuk nak display data. Nah, tapi kalau array you just supply what? You just berikan nilai index saja. So you always retrieve. Ini untuk adds. Okay, untuk kita nak add data. Okay, kita nak add data. Kita nak add data dengan satu parameter je. Kita nak add satu data. So, bila kita buat add data ni, sama seperti array list, dia akan tambah di belakang. Kalau ada satu parameter, dia akan tambah di belakang. So, bermaksud second part ni dia akan merujuk kepada node yang barulah. Dia akan jadi seperti berikut. Sepatutnya last node ni akan point ke sini sebab ini dah menjadi node yang terakhir. Okay, kalau you nak masukkan data berdasarkan kepada index, nak masukkan data berdasarkan kepada lokasi index, so selalunya kita akan gunakan node pointer tambahan, iaitu pointer not before dan pointer not after. Sebab bila you tambah antara di sini, so you hanya gerakkan, you hanya gunakan pointer not before ke sini dan juga yang ni you akan point ke mana, not after point. Itu berdasarkan kepada inilah linked list. Remove, kalau remove you tak perlu buat anjakan. Sini kalau sebelum ni kalau you nak membuat kalau you gunakan array ataupun array list, nak tambah data di tengah-tengah, so you kena buat anjakan. Yang ni kena buat anjakan ke kanan. Kalau remove, you could just point saja seperti berikut. Okay, ni akan belajar nantilah. Okay, dalam data structure. Okay, so kalau nak remove data di tengah-tengah pun you perlukan dua pointer. Selalunya not before dengan not after. Inilah pointer ni. Okay, so dia akan point ke sini. So dia tak perlu membuat anjakan ke kiri ataupun shifting to the left. Okay, tak perlu. Okay, ini adalah kita nak gunakan kelas linked list. Okay, kelas linked list. Okay, so you all boleh tengok di sini lah. Dia sama seperti yang kita buat. Sebelum ni kita gunakan array list, kemudian array list. Sekarang tukarkan array list kepada linked list. Okay. Okay, iterator. Okay, iterator ni dia merupakan interface. Iterator enable us to iterate over or traverse a collection. Okay, traverse a collection. Collection ni dia boleh jadi apa? Iterator enable us to iterate over or traverse a collection. Apa maksud collection? Dia boleh menjadi list, dia boleh menjadi
apa ni, array list boleh, linked list boleh. Itulah maksud iterator. Iterator is an interface yang terdapat di dalam package java.ut. It contains 3 methods only, has next, kemudian next, remove. To get the iterator object, call the iterator. To get the iterator object, call the iterator method that will return an implementation of this method. Call the iterator method. To get the iterator object. Nampak? To get the iterator object, so you kena gunakan iterator method. Nampak? Iterator method that will return an implementation of this method. Nampak? Mana dia? Okay, ini satu. Okay. So kalau bila dah dapat ni, so you boleh gunakan hasnet. Nampak hubungan kaedah IT ni, it adalah iterator lah. Objek variable daripada interface iterator. Iterator adalah interface, dia bukan kelas ataupun concrete class. Dia bukan abstract class, dia bukan concrete class, dia adalah interface. So nak dapatkan iterator object, kena gunakan method iterator. So lepas tu you boleh gunakan hasnet. Sebab hasnet ni adalah method yang terdapat dalam interface iterator. So you boleh guna seperti berikut. Okay. Ini JDK. Kalau JDK you boleh gunakan yang ni lah. JDK 1.5 and above. Okay. For each, ni adalah for each loop. Saya tak tahu sama ada you order belajar dalam SEM 1 atau tak. Programming 1. Okay. List traversal. Nampak array list ni. Okay. You all boleh copy ni kemudian buat dalam ni. Okay, dah habis. Senang, kalau nak senang. Okay, kita tengok sekejap ya. Saya copy je. Saya nak masuk ke mana? Saya copy benda tu, saya akan masukkan dalam NetBeans. Sekarang keluar apa sekarang? Azmira? Dekat NetBeans. Okay, NetBeans. Okay, sekarang ni saya nak copy. Saya nak buat test new Java class. Saya buat array list. Saya buat 2 lah. Okay, kita tengok . Okay, sekarang keluar kelas apa Azmira? Kelas array list 2. Array list 2. Okay, sekarang saya nak copy dalam slide. Saya nak copy dalam slide. Kau boleh tengoklah. Saya buat, dia mesti kena dalam PSVM. Public static void main. Kemudian saya okay. Nampak? Yang ni benda ni kena okay. Ini paling okay. So indentation penting tau. Ada error array list ni. Bagi URL cantik sikit. Array ni datang daripada package. Array list ni adalah kelas yang datang daripada package java.util. Nampak? Package java.util. Selesai. Iterator ni pun datang dari mana? Iterator datang daripada package java.util. Iterator adalah nama apa? Nama interface. So, buat je lah. Then you run. Keluar tak? Kita buat hasnet. While dia gunakan print. Okay, print. So, terpulang kat you all. Okay. You nak guna print boleh, you nak gunakan print line pun boleh. Tengok kalau print line. Nampak dia akan keluar macam tu. Terpulang. Okay, ini gunakan iterator. So, A-list. Mana A-list? Ni, ini A-list ni. A-list. A-list dot iterator. Okay, sama aja. Okay, ini adalah this iterator. So, this iterator has dot ni. Satu lagi, gunakan apa ni? Kita gunakan linked list.
Linked list kalau dalam slide 45. Saya copy dulu lah. Ni array list, kemudian sekarang keluar apa Zmira? Naik Bing ah? Ya, sir. Array list, kemudian saya buat test test linked list. Test. Okay. Linked. Saya buat linked list luar lah. Okay, linked list luar. Okay, dia keluar benda ni. Kemudian okay. Kemudian saya copy, saya masuk dalam PSVM. Linked list konsep dia sama seperti array list lah, berdasarkan kepada posisi. So kat mana saya nak buat? Kat mana saya nak copy? Okay, saya copy ni. Saya copy pada slide 45. Saya letak dalam ni. So pastikan indentation betul. Okay, senang saja. Okay, tengok linked list datang dari mana? Linked list datangnya daripada package Java. Okay. Linked list datangnya daripada package java.util. Iterator tadi datangnya daripada package yang sama. Okay, dari package yang sama. Okay, nampak? So, you all boleh run. Nampak? Mula kita simpan red. Red ni adalah yang item red ni simpan pada item yang pertama. Okay, kalau tengok sini adalah red. Red, item yang pertama. So bila you all masukkan list.add green, so dia akan jadi, green ni akan letakkan pada indeks kosong. Kemudian dia akan point kepada red. Blue, bila you masuk blue, so dia akan ke mana? Green, kemudian dia akan masuk ke, dia akan refer ke red, kemudian ke blue. Sebab kalau tidak ada parameters, dia akan tambah di belakang. Kalau tidak ada indeks, dia akan tambah di belakang. Yellow pula, dia akan tambah yellow. Macam mana tu? Saya copy ni, saya letak di sini. Yellow akan dimasukkan pada indeks 1. Maksud di mana? Di sini. Yellow. Okay. Yellow. Nampak? Lepas tu list size -1. Apa ni maksudnya? List size. Kita tengok betul tak? Satu ni. Cuba tengok. Green. Nampak? Tadi termasuk green, yellow, red. Kalau you all nak tahu, saya ubah sedikit. Saya gunakan ini dia dah remove ni, dia dah remove. Kalau you nak tengok yang sebenar, saya copy ni. Saya letak di sini. Saya buat 2. Okey. List. Ini pun saya gantikan 2. Okey, beza. Ini saya buat 3 lah, takut nanti you all confused. 3. Okey. Nampak Mula dia akan keluar apa mula? Oh, yang ni saya nak SOP lah. SOUT. After removal. Saya buat after removal. Tengok. After removal, after removal, saya buat ni takut on nampak sikit lah. Saya run. Tengok, betul tak ni saya buat? Green, yellow, red, blue. Okay, sama.
Tapi bila you dah remove, bila dah remove, size kan ada berapa size? 1, 2, 3, 4. Okay, size ada 4. 1, 2, 3, 4. So bermaksud dia nak remove apa ni? Seolah dia akan remove, dia akan remove apa ni? Kalau kita tengok di sini, dia akan remove size 4 tolak 1 menjadi, sini size tadi ni adalah kita ada 1, 2, 3, 4. Size 4 tu 1 menjadi 3. So you nak remove 3. 3 maksud 0, 1, 2, 3. You nak remove blue. Okay, you nak remove blue. Maksud remove blue. Tujuannya. So maksud blue dah, bila you remove 3 ni, 0, 1, 2, 3. Blue dah remove, tinggal bila you you all dah apa ni? Dah apa namanya? Dah display balik selepas remove, so dia akan tinggal green, yellow and red saja. Okay, itu saja. Okay. Itu saja yang saya buat. Nanti saya akan bagi benda ni kat you all lah. Okay, kemudian apa lagi? Nanti cuba study lah benda ni. Okay, cuba study benda ni nanti. Okay. Kemudian hashtag ni maksud kalau ada data, so dia akan baca. Okay, hashtag kalau ada data dia akan return true. Hashtag dia akan return true. Kalau ada data dia akan return true. Kalau tidak, contoh mula bila you all buat macam ni, list.iterator, so first kali cursor dia akan datanya akan merujuk kepada 4 ni. Bila hashtag, first time bila hashtag dia akan refer kepada green. So that's why dia keluar green. Kemudian saya ulang balik sekali lagi. Bila you all buat list.iterator, so maksud dia akan refer kepada this object lah, green, yellow, red, blue. Bila hashtag, maksud hashtag dia akan first kali dia akan refer kepada green. So maksud ada data lah. So true. So bila you all buat next, so dia akan apa ni? Dia akan display green. Kemudian hashtag, bila hashtag untuk kali kedua dia akan tunjuk kepada yellow. So bila you buat next dia akan display yellow. Kemudian setelah tu dia akan ulang balik hashtag. Dia akan refer kepada, dia akan point kepada red. So maksud dia akan return true. So bila next dia akan display red. Kemudian hashtag lagi dia akan pergi ke sini, blue. Kemudian bila blue maksud ada data lah, hashtag. So dia akan display. Okay, blue. Dia gunakan next. Kemudian bila hashtag lagi, hashtag selepas blue. Kita tahu tidak ada data selepas blue. Bila tidak ada data selepas blue, hashtag akan return sebagai false. Bila false, dia akan terus keluar. Itu je. Itu yang saya nak terangkan. Okay. So, kalau case ini sama juga. Kalau case ini dia akan first, dia akan refer code, dia akan baca green, yellow, red. Selepas red, hashtag akan jadi false sebab tidak ada data selepas red. Okay. Okay, ini saya tunjuk dah ni. Ini saya dah tunjuk dah, so you all belajar lah. 10 ni akan dimasukkan kepada indeks kosong. Okay, 10. Sebelum ni 1 pada indeks pada apa? Pada indeks 1. Okay. Sorry, 1 ni disimpan pada indeks 1. Kemudian 2 ni, minta maaf. Mula 1 ni akan disimpan pada indeks kosong. 2 disimpan pada indeks 1. 3 disimpan pada indeks 2. 1 ni akan disimpan pada indeks 3. 0, 1, 2, 3. Okay. Kemudian bila you all buat benda ni, so dia akan, you all cuba trace. Akan dapat seperti berikut tak? Okay.
10 akan dimasukkan pada indeks kosong. So dia akan datang sebelum 1. Nampak 10. Kemudian 30 akan disimpan pada indeks 3. Kemudian you akan remove 1. So you kena buat satu per satu. Okay, you kena buat satu per satu. Okay, kalau contoh, ada contoh di sini tak? Contoh, okay, saya buat sini lah. Mula 1. Kemudian 1, selepas tu ada 2. Kemudian 1, 2, Allahu Akbar. 1, 2, kemudian 3. Kemudian nampak? Sekarang ni 1 sama juga. 1, 2, 3. So dia nak simpan satu lagi, iaitu 1. Okey, nampak? Kemudian 10. Okey, ada sempat lagi. 10 ni akan simpan pada indeks kosong. So dia akan jadi 10. Akan jadi 1, 2. Saya copy je lah ni. Senang kerja saya. Nampak? 10, 1, 2, 3, 1. Kemudian 30. Saya copy yang ni. Akan jadi, wow, kenapa besar? Yang ni berapa ni? Kenapa dia besar? Saya kecilkan dia. Okey. Dia akan jadi, saya kecilkan lagi. Okey. 30 kena masukkan pada indeks 3. 1, 0, 1, 2, 3. 30. Okey. Kemudian dia akan remove 1. So, kejap . Kenapa dia besar sangat? So, remove 1. Dia akan remove 1. Remove pada indeks 1. Maksud ini akan di-remove. Ini akan di-remove. Okay. 1 akan di-remove. Kemudian masuk 40 pada indeks 3. Pada indeks 3. So, dia akan jadi 40 pada indeks 3. 0, 1, 0, 1, 2, 3. So 40 di sini. 40. Kemudian, kenapa tak betul 10, 2? Betul lah. Oh, sorry. Saya minta maaf. Sebab output tak sama. So, kalau soalan ada exam tu, you kena hati-hati lah. So, remove. Oh, kenapa saya buat? Kecilkan lagi. Okay. Sekarang nampak? Add, remove. Saya remove 1, saya dah remove lah. Saya dah remove. Ini adalah index . Ini adalah index. Okay. Index. Okay. Remove 1. Index 1 ni dah remove. Okay. Bukan item. 3. Saya akan set, saya tukar, saya akan update data yang disimpan pada indeks 3, 0, 1, 2, 3, daripada 3 kepada 40. So, bila dia display 10, okay, 2 sama 30 sama 40 pun sama 1. Itu yang dia keluar. Okay, so you kena ni.
Kalau ada exam mungkin you all kena buat seperti berikut lah. Okay. Kemudian yang ni apa ni? Azmira sekarang keluar array kan? Keluar slide kan? Slide. Yes, sir. Okey, ni dia konsep dia sama jugalah. Konsep dia sama je macam ni. Okey. Okey, itu je. Okey, kita stop di sini ya. Dah habislah screen syllabus. So nanti saya akan buat satu nanti projek nanti you all kena buat terpulang you nak gunakan array of object ataupun array list. Tapi saya ingat array list lagi senang lah. Okay. So kalau array list you all tak perlu fikir pasal shifting. Kalau guna array of object yang biasa, you kena fikir pasal shifting. Kalau shifting